الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil saudara pengurusi majlis, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Selisih, Ashabul Afadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, sekalian pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah bersama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin kita dapat berhimpun pada malam yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita menghayati agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dan untuk membawa kita supaya kita selamat bukan saja di dunia, tetapi Islam akan memimpin kita sehingga kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada manusia ini mesti hidup beragama. Hatta kajian yang dibuat oleh pakar psikologi manusia bahawa manusia tidak mungkin hidup tanpa agama. Walaupun agama yang dipegang oleh manusia itu tersesat jauh, tapi fitrah manusia, mereka mesti bergantung kepada sejenis kuasa yang ada ketika mana kemampuan manusia ini terbatas. Apabila manusia berdepan dengan masalah, tak mungkin manusia boleh hidup dengan baik kecuali apabila dibuat satu pergantungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga manusia berpegang dengan agama yang berbagai-bagai.
termasuk agama-agama yang tidak logik pada akal manusia. Di dalam kitab-kitab yang menceritakan perkembangan adian, agama-agama di dunia, ada manusia yang menyembah bulan, matahari. Yang paling teruk di India hari ini masih ada lagi. Dia bergantung kepada Tuhan. Ada manusia menyembah kemaluan. Ada manusia menyembah semut. Kita tak tahu apa benda. Sebab manusia tidak mungkin hidup kecuali mesti ada pergantungan yang dianggap sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencipta manusia, sejak daripada awal kejadian, Allah jadikan kepada manusia ini sebuah agama yang dikenali sebagai agama Islam, yang diturunkan ajarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat. Agama yang terbaik, agama yang tidak ada cacat celah. Setiap perintah yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada yang buruk. Apabila Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, ataupun adanya suruhan-suruhan daripada Allah, semua suruhan perintah daripada Allah adalah baik. Tidak ada satu urusan agama yang diperintah oleh Allah tiba-tiba tak baik. Ini dia Islam. Begitu juga larangan daripada Allah. Bila Allah melarang, Ya ayyuhalladzina amanu la taf'alu, la taqulu, la dalam perkataan yang banyak. Jangan kamu buat begini, jangan kamu itu. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh jiwa yang tidak ada apa-apa kebenaran untuk kamu bunuh. Bila Allah melarang sesuatu di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada satu larangan daripada Allah tiba-tiba perkara itu baik. Semuanya tak baik yang dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Dalam waktu yang sama, kita perlu ingat sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala sejak daripada azali tidak izinkan agama Islam ini menjadi agama yang mudah diterima oleh manusia. Walaupun Islam ini baik, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal Rasulullah dilantik oleh Allah datang ke dunia. Rasulullah ini seorang manusia yang dijaga oleh Allah sejak daripada kecil. Dilahirnya berbeza daripada manusia biasa yang lain. Lahir dalam keadaan yang agak ganjil. Bukan saja dilahirkan, daripada baginda berada di dalam perut ibunya. Ibunya mengandung. 1 bulan dia rasa mengandung. Masuk bulan yang kedua makin ringan. Bulan yang ketiga makin ringan, yang keempat, yang kelima, sehingga hampir Rasulullah nak dilahirkan, ibunya sihat, gagah, kuat, kandungannya tak terasa ada beban. Rasulullah dilahirkan, lahir saja, tangan baginda bertungkak ke bumi, disebut dalam sirah kepalanya terangkat. Rasulullah berpaling kepada negara Rom, berpaling kepada negara Parsi. Cerah dalam istana, sehingga raja-raja di zaman itu terpaksa memanggil tukang kilit
panggil ahli nujum untuk mentafsirkan apa benda yang ganjil ini. Allah jadikan Rasulullah sedemikian rupa. Mengapa dijadikan begitu? Supaya dunia mengenali siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Supaya manusia mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sehingga baginda dibesarkan dalam satu peristiwa apabila umur baginda sallallahu alaihi wasallam meningkat, malaikat datang belah dada Nabi, membasuh segala jiwa yang kotor. Dijaga oleh Allah daripada awal. Waktu baginda besar, zaman muda, zaman remaja, di Makkah Al-Mukarramah biasanya masyarakat jahiliyah ada gelaran. Sayyidina Umar dipanggil di zaman itu Abu Saif. Umar mana? Pedang. Ada yang dibubuk gelaran Al-Asad, singa, macam-macam. Ada gelaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, orang yang baik, amanah, jujur. Satu Mekah Al-Mukarramah boleh terima hakikat Rasulullah ini seorang yang jujur, tak pernah berbohong, tak pernah mengkhianati seseorang. Ini kelebihan yang diberi oleh Allah. Rasulullah ini kepribadian dia sangat unggul. Ditambah pula baginda adalah keturunan bapanya, ibunya seorang yang cantik kacak, yang hebat, melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi menyebut kalau orang tak kenal Rasulullah, tengah-tengah orang ramai tak kenal siapa dia Muhammad, orang boleh teka dengan tepat ini dia Muhammad. Sebab apa? Keterampilan dia, wajah dia yang sangat cantik. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya hitam, muka dia nampak lelaki, berjamban. Disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, cantik. Orangnya cantik, akhlaknya tak boleh dipertikaikan. Agama Islam pula agama yang cantik. Allah mengutus pula di zaman manusia hidup dalam kegelapan jahiliyah. Zaman orang bunuh anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apabila bidan keluar daripada bilik kelahiran, bagi tahu kepada si suami bahawa anak yang dilahirkan dalam bilik adalah anak perempuan, wajah suami merah padam. Kerana malu zaman itu, semua orang bercakap melahirkan anak perempuan membawa bala. Malu. Sehingga masyarakat zaman jahiliyah, bila beranak saja perempuan, dia akan tanam hidup-hidup. Zaman itu juga zaman orang hina kalau tidak ada harta, tidak ada pangkat. Dalam sirah disebut manusia jadi hamba abdi kerana terhutang. Orang miskin perlu kepada dinar, dirham, terpaksa kena hutang daripada orang kaya. Hutang tak boleh bayar, digandakan hutang. Pinjam 100 dinar jadi 200 dinar, kemudian jadi 300 dinar, tak boleh bayar. Di isytihar di hadapan Kaabah, si fulan bin fulan status dia daripada merdeka kena jadi hamba abdi. Ramai mana orang jadi hamba abdi kerana Sayyidina Abu Bakar zaman jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar
Orang yang sangat bakhil. Zaman jahiliah sangat bakhil. Gota dengan dia cari pasal. Duduk dalam tempoh tertentu, akan declare dia ni jadi hamba abdi. Kena bekerja dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga hutang ini lesai. Tapi Sayyidina Abu Bakar apabila masuk Islam, dididik dengan tarbiyah Islamiah, mengikut acuan Islam. Daripada seorang manusia yang sangat bakhil, dia berpusing 180 darjah. Jadi seorang penderma yang sanggup mendermakan keseluruhan harta dia fi sabilillah. Sayyidina Umar daripada seorang yang sangat jahat, masuk Islam, dididik oleh Rasulullah, melalui acuan Islam, muncul Amirul Mukminin, seorang yang sangat hebat, seorang yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis waktu zaman jahiliyah, disebut dalam satu riwayat, Al-Umar wasyayatin wahid. Umar dengan syaitan ni orang tula. Ini zaman jahiliyah. Sampai Rasulullah doa dalam satu sejarah, Allahumma alaika bi ahadil umarain. Wahai Allah, aku suka kepada kamu dua orang Umar. Zaman jahiliyah jahat sangat, ada dua orang Umar jahat. Salah seorangnya Umar bin Al-Khattab. Allah hadiahkan kepada Islam Umar bin Al-Khattab, masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi kita sebut dalam satu hadis, ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar illa ma yutabi'u syayatin. Mana-mana jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, syaitan tak akan lalu jalan tersebut. Dulu Umar dengan syaitan kok tula je. Masuk Islam, dididik, ditarbiyah oleh Nabi, syaitan takut kepada Umar. Sayyidina Umar kata Rasulullah, lalu mana-mana lorong, syaitan tak akan ikut. Kerana kehebatan iman yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW dengan ajaran yang sangat hebat, sangat baik. Duduk pada badan tubuh yang sangat baik, yang sangat cantik. Diturun pula Islam ini di zaman manusia sesat. Bunuh anak perempuan, orang miskin jadi hamba abdi. Golongan wanita diperalatkan di Mekah Al-Mukarramah jadi anak. Suami berjudi, bila habis duit, tapi ketagih dengan judi, dia berjudi, dia buat tagal dengan apa? Isteri dia, anak-anak perempuan dia, dijadikan tagangan dalam perjudian. Kalau ikut logik akal, waktu itu, zaman itu, Rasulullah datang ke Mekah Al-Mukarramah, sepatutnya Rasulullah dihampar dengan permaidani merah. Rasulullah disanjung. Inilah dia seorang manusia yang membela nasib manusia. Tapi Allah tidak jadikan Islam ini akan diterima oleh manusia dengan senang dan mudah. Rasulullah datang bawa agama, membawa ajaran Islam yang sangat baik. Ajar kepada manusia hakikat kehidupan yang sebenar. Ajar kepada manusia pengabdian diri kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Islam ini sukar. Waktu Rasulullah membela orang miskin, Rasulullah datang bawa ajaran membela mereka dengan meletakkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah.
Kaya, dia bertakwa kepada Allah, mulialah dia. Miskin, dia bertakwa kepada Allah, mulialah dia. Siapa saja yang tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka hina. Kaya-kaya, masjid tak mari. Ada guna buat berat bumi. Harta banyak, masjid tak mari. Sepatutnya harta banyak, orang yang harta banyak, pangkatnya besar, di masjid, di surau, dia kena duduk saf hadapan. Orang lain Allah tak bagi kesenangan macam dia. Allah bagi kepada dia. Sepatutnya ialah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Tapi tidak. Allah meletakkan mereka ini sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah membela golongan miskin, diangkat martabat oleh Nabi kedudukan orang miskin. Mereka sangat dihina di Mekah. Tak boleh bergaul dengan orang kaya. Dalam satu riwayat, pernah orang miskin, mereka lalu tepi majlis kerajaan orang-orang kaya, dianggap mencemarkan majlis. Ditangkap orang miskin, diikat pada tiang, lalu dipanah dengan cara bermain-main. Diikat orang miskin. Dimula oleh Sayyidina Umar zaman jahiliah. Umar, kamu dulu panah. Umar panah, Sayyidina Umar panah. Lepas kena biji mata keluar. Masuk dalam mata, keluar biji mata. Orang ramai bertepuk tangan. Tak ada nilai orang miskin. Kalau seorang bunuh kambing boleh mencetus peperangan, bunuh manusia miskin tak ada apa benda. Rasulullah bela orang miskin. Buka dalam sejarah, siapa yang menentang Rasulullah? Yang tentang Rasulullah adalah orang miskin. Rasulullah bela wanita yang diperdagangkan zaman itu, diperalatkan. Siapa yang tentang Rasulullah? Yang tentang Rasulullah adalah wanita. Bela anak-anak perempuan yang dibunuh. Siapa yang lawan Rasulullah? Ibu bapa dia lawan Rasulullah. Lebih baik diambil jahiliah. Dia berpegang dengan jahiliah. Para alim ulama mufassirin menyebut, mengapa Allah jadikan Islam sedemikian rupa? Sepatutnya orang sanjung kan? Sanjung. Kerana mereka tersesat jauh. Rasulullah pimpin balik, tapi dia tentang Rasulullah begitu rupa. Ulama mufassirin menyebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memang jadikan perkembangan Islam sejak daripada zaman berzaman begitu rupa. Mengapa Allah jadikan begitu? Allah nak hadiahkan kepada orang yang berusaha untuk agama, berjuang untuk agama. Orang yang datang mengabdikan diri kepada Allah, datang ke masjid, bukan mudah ini. Bukan mudah. Kalau benda ni mudah, malam ni sampai dekat luar berlimpah. Payah. Penduduk kawasan ni ramai mana? Yang datang ke masjid ramai mana? Bukan senang, mudah. Bukan mudah. Dia jadi susah. Mengapa Allah jadikan susah? Allah nak bagi ganjaran yang sangat besar kepada orang yang menjaga agama. Orang yang bawa Islam di tengah-tengah masyarakat, Allah nak bagi ganjaran yang besar. Dan nak bagi sejenis jalan pintas untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jaga agama diberi oleh Allah 700 kali ganda amalan. Kita sembahyang berjamaah dapat 27. Sebab sembahyang jemaah ni payah. Sembahyang seorang mudah. Sembahyang dekat rumah je. Minta dengan isteri kita buat hari baju, buat hari kain. Ada orang ni sembahyang dia pakai kain saja. Tutup daripada pusat sampai ke lutut, baju tak pakai. Mana sabar Allah bagi satu pahala. Pakai kepiak warna putih jadi warna kuning. Bertukar colour. Tak apalah sembahyang dekat rumah, tak ada siapa nak tengok. Tak ada nak mari masjid, isteri kita bawa kepiak hak kuning, kita kata cari hak comel sikit. Baju kalau tak digosok, kita kata tak siapa hati nak pakai ni. Bawa mari baju hak comel sikit. Kena pakai baju, kena datang dengan motosikal, dengan kereta, kena tunggu imam, sembahyang pula berjamaah, dapat 27 kali ganda.
kita tegakkan Islam, jaga Islam, lebih susah daripada itu. Allah bagi 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta dia di jalan Allah. Allah ambil harta, kerana harta ni yang paling kita sayang, paling sayang. Rumah kita tak ada apa benda. Adalah telefon Nokia yang harga RM50 duduk atas meja. Pencuri mari nak ambil telefon kita, nak curi telefon kita, kita rela mati. Ini harta. Sebab tu Allah buat perumpamaan harta. Saya, kampung saya dekat dengan pantai Kuala Besar. Sekarang ini musim tengkujuh, nak masuk musim tengkujuh. Nelayan-nelayan tengah bersiap perahu yang kecil, perahu kecil, nak beli perahu besar tak ada duit. Perahu kecil dah bersiap sekarang ni. Musim tengkujuh, musim ombak besar. Ombak lebih besar daripada surau tu. Bersiap sedia nak pergi ke laut. Kenapa? Musim tengkujuh Allah buat udang ni dia mari dekat. Nak cari udang. Harga udang yang besar, udang laut ini, dia boleh mencecah 100-120 ringgit. Dia sanggup mengedah laut. Satu hari jarang saya dengar orang boleh sampai 2 kilo. Kalau 2 kilo baru 200 ringgit. Dia sanggup gandai nyawa. Tiap-tiap tahun mati. Tiap-tiap tahun. Kenapa harta? Allah ambil dalam Al-Quran perumpamaan harta. Kerana harta ni paling payah. Paling payah. Kalau tabung derma lalu kat depan dia pun tidur. Lepas tabung pergi dia pun lega. Ini harta. Orang yang membelanjakan harta dia di jalan Allah, apabila sebut yang paling besar, yang paling mahal, dia masuk membelanjakan pemikiran dia, membelanjakan tenaga dia, membelanjakan masa dia di jalan Allah. Sebagaimana seorang yang menabur sebiji benih mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. 700 kali ganda Allah bagi. Sebab itulah Allah jadikan Islam ini agama yang sangat sukar untuk diterima oleh manusia. Sejarah perjalanan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah Al-Mukarramah. Dakwah baginda Rasulullah ditolak mentah-mentah. Orang tak terima. Bukan saja tak terima. Kalau sekadar mereka tak terima, tak jadi masalah lagi. Mereka bertindak jahat. Percubaan untuk membunuh Rasulullah berapa kali dalam hadis. 2 kali mereka bubuh racun dalam makanan. Malaikat bergetar tangan Nabi. Apa salah Rasulullah? Apa cacat ajaran Islam ini? Tak ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang tertinggi. Tidak ada sekalian agama dan ideologi yang mengatasi ajaran Islam. Tidak ada. Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Sempurna Islam. Aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Aku redha Islam menjadi anutan kepada kamu. Ayat ini turun dalam bulan Zulhijjah, bulan Pah baru. Waktu Rasulullah menyempurnakan Hujjatul Wada. Allah bagi jaminan agama Islam ini sempurna. Baik. Dalam Al-Quranul Karim tidak ada amalan manusia kecuali diceritakan dalam Al-Quran. Lengkap. Kita nak cakap masalah apa? Semua ada ayat dalam Quran. Semua ada hadis dalam kitab-kitab hadis.
yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap ekonomi, ada dalam Quran. Allah ajar kepada manusia, ini dia ekonomi Islam. Nak cakap masalah pendidikan, Allah ajar dalam Al-Quran, Nabi kita ajar dalam hadis. Masalah tamadun, masalah kebudayaan, masalah pelancongan, masalah suka, masalah rumah tangga, pentadbiran, pengurusan, masalah negara. Bukan tidak ada satu masalah kecuali semua sekali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini dia Islam. Tapi manusia sangat sukar, sangat payah untuk terima agama. Sehingga Rasulullah digelar, innaka la majnun. Bawa agama yang baik, orang tuduh macam mana? Innaka la majnun. Kamu ni orang gila, wahai Muhammad. Innaka la sahir. Kamu ahli sihir. Bahkan di Ishtihar di Makkah Al-Mukarramah, innaka qad ataita bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa ayyarta bihi alihatahum wa kafarta bihi man madha min abaihim. Wahai Muhammad, kamulah yang membawa masalah yang paling besar di Mekah. Kamulah yang memecah belahkan penduduk di Mekah. Kamulah yang menghina, mencaci Tuhan-Tuhan kami. Kamulah yang menghina orang-orang terdahulu di kalangan kami. Dan kamulah yang mengkafirkan datuk nenek moyang kami. Dituduh Nabi sedemikian rupa. Dan mereka bertindak jahat, mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syahbu Amir. Dia kepung. Dia buat perundangan, dia tampar di Kaabah. Jangan berkahwin dengan kumpulan Muhammad. Jangan berjual beli dengan Muhammad. Jangan beli barang dia. Kemudian jangan jual. Jangan tolong. Jangan diberi ubah. Jangan ditolong. Dikepung. Ada orang tua yang meninggal dunia kerana kepungan itu. Ada kanak-kanak yang kecil mati kebuluran. Sehingga Rasulullah terpaksa kena letak batu di perut, ikat, menahan lapar. Apa salah Rasulullah? Tidak ada kesalahan. Tapi ini dia Islam yang Allah buat. Islam agama yang sangat baik, tetapi sangat sukar untuk diterima oleh manusia. Inilah dia sunnatullah. Sebab itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada manusia, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya, adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga Allah? Allah tanya kita semua. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga Allah sedangkan belum lagi datang kepada kamu ujian-ujian sebagaimana Allah menguji kaum sebelum daripada kamu, sehingga mereka digoncang dengan sehebat-hebat, sehingga datangnya Rasul dan pengikut-pengikut dengan bertanya, bilakah lagi datangnya pertolongan daripada Allah? Sesungguhnya pertolongan daripada Allah itu hampir. Nak cerita bahawa Islam ni bukan saja Rasulullah bawa ayat. Zaman kita pun kita akan berhadapan dengan kesukaran apabila bercakap dengan Islam. Bukan saja orang tak terima zaman Nabi Musa, zaman Rasulullah orang tak terima. Bukan saja zaman Rasulullah, sampai kepada kiamat payah agama ni orang nak terima. Inilah dia perjalanan Islam. Sehingga sampai ke tahap
Kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan Islam, Rasulullah terpaksa tinggal Mekah pergi ke Taif. Sekarang ni orang sambut hijratul Rasul. Hijrah yang pertama Rasulullah pergi ke Taif. Dalam sejarah Rasulullah pergi ke Habasyah. Mengapa Rasulullah terpaksa tinggal? Kerana orang tak terima Islam. Pergi ke Taif dengan harapan penduduk di Taif barangkali boleh terima. Kerana latar belakang penduduk di Taif, orang yang suka menghormati tetamu, raja dia baik. Rasulullah pergi. Sampai di Taif, penduduk di Taif tidak sebagaimana yang disebut kepada Nabi. Orang Taif juga tak terima Islam. Diberi amaran yang keras kepada Rasulullah, mesti kena keluar daripada Taif. Baginda keluar. Bukan saja mereka halau, mereka tunggu kiri dan kanan jalan. Nabi kita lalu dibalik dengan batu, dipukul dengan kayu, disumpah dengan bahasa yang kesat. Sehingga Rasulullah keluar daripada Taif. Bila lepas daripada orang ramai, Nabi kita duduk di bawah kebun anggur yang dimiliki oleh seorang yang beragama Nasrani. Nabi kita duduk berteduh di musim yang sangat panas, angkat tangan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Wahai Allah, hari ini aku nak mengadu kepada kamu, wahai Allah. Lemahnya helak daripada aku, lemahnya tipu daya daripada aku. Wahai Allah, kepada siapa aku nak serahkan urusan agama ini? Aku bawa agama, aku nak bagi kepada siapa? Aku nak serah kepada siapa, ya Allah? Adakah aku nak serah kepada musuh yang sentiasa bermusuh dengan aku? Aku nak serah kepada orang jauh. Orang jauh macam orang di Taif ini, ya Allah, yang tak kenal aku. Ataupun aku nak serah kepada musuh yang sentiasa pandang sengung kepadaku, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, ini Rasulullah, sekiranya kamu tidak murka apa yang aku usahakan hari ini, aku tak peduli kepada manusia. Asalkan Allah sayang, cukup. Manusia ikut pandang dia, ya Allah. Allah kirim malaikat bertemu dengan Rasulullah. Malaikat tanya Rasulullah, ya Muhammad, in syi'ta lafa'altu hadzainil akhshabain. Wahai Muhammad, kalau kamu setuju, aku akan angkat bukit ini, aku hempas atas kepala orang Taif, biar mati belaka. Biar mati belaka. Kerana tindakan mereka yang sangat kejam kepada Rasulullah. Tawaran daripada malaikat. Bukan manusia yang tawar, malaikat. Malaikat ni kita kena ingat, disebut dalam Quran, wa ja'alal ardi fadukkata dakkatan wahidah. Dekat nak kiamat, malaikat dia pegang bumi sebelah tangan. Kita bayar besar mana tangan dia. Pegang matahari sebelah kanan, dia laga berlaku kiamat. Malaikat ini datang tawar kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu setuju, aku akan angkat bukit ni hempas atas kepala orang Taif, biar mati belaka. Rasulullah bagi jawaban kepada kita. Rasulullah mengatakan, balla inni la arju an yakhruju min aslabihim man ya'budullaha subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Rasulullah, aku mengharapkan mudah-mudahan ada zuriat keturunan mereka ini yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau generasi yang ada sekarang tak nak terima Islam, tak apa, insya-Allah anak dia akan terima Islam. Kalau zaman anak dia tak terima, cucu dia akan terima. Sangat tinggi kesabaran Nabi kita. Kalau kita buat cerita agama orang pukul, kita balik, kita berdarah habis kepala. Kalau malaikat mari, kita kata molek sangat, tolong biar mati habis. Beranak orang lain sebenarnya. Biar beranak orang lain, mari generasi lain senang. Kalau bahasa orang Besar, biar mampu habis. Mampu habis mudah. Kalau kita, Rasulullah dengan sabar dia, bala jangan Rasulullah kata. Mudah-mudahan keturunan mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Taif, balik semula ke Mekah. Tempat orang nak bunuh juga. Ini Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu menghadiahkan seorang yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Allah hadiah. Tengah-tengah Rasulullah berhadapan dengan kesusahan, Allah hadiah seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak bangsawan, orang yang kaya, orang yang sangat cantik. Ibn Hisham sebut kulit dia putih macam kapak, lembut. Duduk dalam mahligai, harta banyak, orang senang, orang comel. Mus'ab, Allah hadiahkan kepada Rasulullah menganut agama Islam. Dia sanggup berkorban sampai ke tahap keluarga dia halau keluar, dia tidur dengan hemah. Daripada tidur atas tilam yang lembut, tidur di kandang hemah. Kulit dia yang putih sebagaimana kapas bertukar bersisik sebagaimana seekor ular. Kata Imam Ibn Hisham di dalam Mukhtasar. Orang Madinah bercakap, orang di Syam bercakap, pelik. Mus'ab orang muda, bukan orang tua. Kalau orang tua barangkali dia punya cara berfikir dengan dunia ni lain. Orang muda ni dia nak kemewahan dunia, dia nak kesenangan. Ini tabiat orang muda. Mus'ab yang masih muda masuk Islam. Dia sanggup tinggal mahligai dia sanggup tolak segala kemewahan hidup dia. Dia sanggup hidup dalam keadaan kulit dia bersisik sebagaimana seekor ular. Orang bercakap, apa benda yang ada dalam agama Muhammad? Mesti ada benda. Dan Mus'ab bercakap kepada orang ramai, dia sangat bahagia, hati dia sangat tenang apabila dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fizikal dia berat, tapi hati dia bahagia. Dia rasa tenang, dia rasa ada kebahagiaan. Ini dia agama. Hatta zaman kita sekarang, ramai orang yang kaya raya, mereka nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Saya ada 2-3 pengalaman, saya tak nak sebut nama. Pernah saya berjalan dengan Datuk Ismail kampus. Mari seorang, Allah, dia kata sedang molek jumpa Ustaz dua ya. Minta tolong, dia kata minta tolong pergi rumah, buat solat hajat. Okey, dah tak apa. Saya pergi tengok rumah dia. Subhanallah, tangga dia daripada tingkat pertama nak naik kepada tingkat 2, ratus ribu tangga. Ratus ribu. Mozaik yang diimport khas daripada Itali. Ukuran tangga dia ratus ribu tangga saja. Saya tanya, nak semaya hajat apa lagi hajat? Semua hajat dah dapat. Dia sebut, tak ada apa hidup dunia. Tak ada apa. Masuk dalam rumah macam neraka. Isteri dia ada lari, anak-anak dia yang kita dengar, bapa tak mengaku anak. Sekarang ni anak tak mengaku bapa. Anak tak mengaku bapa. Ini bukan bapa aku. Kenapa?
Bila hidup kita ketepikan agama, dia boleh jadi macam tu. Kaya raya tapi akhir sekali dunia tak ada nilai. Ramai mana orang miskin tidur atas buah kelapa, belah dua buah kelapa tidur. Tidur atas kelapa, letak kepala, terus lena. Kan nikmat tu. Ini tidur atas dia punya tilam katil dia. Saya berjalan masuk katil dia, ekon keluar ikut tilam. Sungguh saya semua. Cuba bayangkan berapa puluh ribu harga dia. Ada dengan heater ikut tilam, ada dengan aircon, ada dengan lampu dalam rumah dia 1 biji pun tak nampak. Cuma cahaya saja keluar. Semua dia dia sembunyikan lampu. Keluar cahaya. Kita masuk tu macam siang hari dalam rumah ni, punya cerah. Tapi rumah jadi neraka. Tidur tak lena. Tilam harga ratus ribu, tidur tak lena, mata bola macam. Nak tidur kena injek masuk ubat tidur. Sampai ke tahap injek ubat tidur dah injek. Injek ubat tidur tak lena juga. Orang miskin kat kampung tidur atas buah kelapa, tak kepala lena. Mari atas orang menyandar lena. Kan nikmat. Nikmat. Tidur ni nikmat besar. Nikmat besar. Cuba kita bayang. Sebab apa? Nikmat ini sangat mahal. Mahal nikmat ini. Orang kampung tidur, kena setahun keluar anak seorang, masuk 2 tahun keluar 2 orang, 3 tahun 3 orang. Bahagia. Makan ikan kering dengan budu, kadang-kadang nasi, sayur, air je. Itu saja makanan mereka. Rumah tangga aman damai. Anak-anak taat kepada ibu bapa. Ini kelebihan agama, kelebihan Islam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, walaupun susah itu, hati dia bahagia dia. Semua orang bercakap, mengapa Mus'ab bin Umair jadi begini? Rasulullah ambil kesempatan. Bila Rasulullah ajar kepada Mus'ab ajaran Islam, ajaran agama, Rasulullah hantar Mus'ab menjadi pendakwah di Madinah Al-Munawwarah, menyampaikan Islam di Madinah. Bila Mus'ab pergi ke Madinah, Mus'ab tak payah nak berjumpa dengan orang. Orang lain yang mari cari Mus'ab, nak tanya apa keistimewaan Islam. Allah hadiahkan kepada Rasulullah, sehingga ramai penduduk di Madinah Al-Munawwarah memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, sehingga Rasulullah mengatakan, Allah sayang kepada Mus'ab lebih daripada aku. Allah bagi kejayaan kepada Mus'ab dalam dakwah lebih daripada aku. Ramai orang peluk Islam di Madinah dalam tempoh yang pendek, hasil daripada dakwah Mus'ab. Aku menyampaikan dakwah di Mekah tempoh yang lama, tetapi tidak ramai orang terima Islam. Inilah peristiwa sehingga rombongan inilah datang ke Mekah nak bertemu dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah, mereka cerita ni panjang, Rasulullah mengisytiharkan siapa yang nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan rombongan ini, mereka boleh bertolak pergi. Dan ini disebut sebagai hijrah yang besar. Rombongan yang pertama mengikut Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu balik ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka pergi ke Madinah. Rombongan yang besar yang kedua, yang paling besar, Allah hadiahkan melalui Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bila dia peluk Islam, dia bawa cara samsirnya. Dia pergi isytihar di depan Kaabah. Ya ma'syar Quraisy, semua orang Quraisy, aku nak isytihar. Barang siapa yang nak harta dia menjadi harta pusaka, isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, tunggu aku tengah padang pasir. Aku nak hijrah, tunggu aku. Dia isytihar macam tu. Tak ada siapa berani tunggu Sayyidina Umar tengah-tengah padang pasir. Ini rombongan yang paling ramai ikut Sayyidina Umar bin Al-Khattab pergi ke Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Tapi Rasulullah orang paling berani.
Rasulullah pastikan anak buah dia selamat pergi ke Madinah. Rasulullah tunggu di hukum. Tak ada siapa nak bela Rasulullah. Disebut oleh ulama, Rasulullah paling berani. Sehingga Nabi SAW bertolak meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam peristiwa yang panjangnya saya nak reka, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah disambut oleh golongan Ansar, iaitulah penduduk asal di Madinah, sambut Nabi SAW. Bila sambut Rasulullah, sampai duduk di Madinah, kerja yang pertama yang dibuat oleh Rasulullah, mendirikan masjid. Nabi kita buat masjid. Masjid bukan saja tempat sembahyang, tapi Rasulullah seorang pemimpin yang sangat jauh pandangannya, kerana mendirikan tempat agama ni benda yang paling sensitif. Cuba kalau orang Kristian mari nak buat gereja sebelum ni, sanggup berperang belaka ni, sensitif. Nabi kita pergi buat masjid di Madinah, di tengah-tengah penduduk yang berpegang dengan agama yang macam-macam. Bila Rasulullah buat masjid, orang Madinah ini tidak komen banyak. Orang tengok Rasulullah sembahyang berjemaah dalam masjid, orang tengok, orang tak berani nak kata apa kepada Nabi, memberi gambaran bahawa Rasulullah menguasai Madinah. Kerana tidak ada ayat menceritakan, wahai Muhammad, kamu pergi ke Madinah, kamu akan menang begini-begini. Kalau ada ayat, ramah pakat tunggu Nabi. Tapi tak ada ayat. Nabi kita baca saja pergerakan masyarakat, Nabi kita faham Madinah ini jatuh ke tangan Islam. Sehingga Rasulullah bertindak yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Alhamdulillah, berlaku persaudaraan di luar daripada dugaan manusia. Orang bercakap, Muhammad berjaya. Nabi kita bangun mengisytiharkan piagam Madinah sebagai agenda yang ketiga. Isytihar piagam Madinah, ma'maktalaftu fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa Rasul. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Madinah ini, tempat rujuknya adalah Allah dan Rasul. Takdir Allah balak antara orang Yahudi Nasrani kerana sekeping tanah. Mereka datang bertemu dengan Nabi, lalu Rasulullah selesaikan dengan cara Islam, menunjukkan bahawa waktu itu orang dah terima Islam dan Madinah ini telah jadi sebuah negara Islam. Nabi kita tahu, Nabi kita dah jadi pemimpin dah, menyebabkan Nabi kita mengurus takbir mengikut ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Waktu itu ayat yang menceritakan masalah kecurian, masalah apa yang kita panggil syariatul Islamiyah tak turun lagi. Cuma Rasulullah isytihar saja. Madinah Al-Munawwarah ini tempat rujuk dia Allah dan Rasul. Apa kekuatannya? Di waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala campur tangan terus. Kerana Rasulullah dah isytihar, ini dia bumi Allah, bumi yang ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun peraturan agama ini belum lagi diturun oleh Allah, apa tidakkan Allah buat? Allah lembutkan hati manusia. Kabilah yang suka berperang berhenti daripada berperang. Ini kelebihan Islam yang kita kena ingat. Kelebihan negara Islam. Orang yang suka mencuri yang dahsyat berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Ulama menyebut Ardun Sauda, bumi black area. Berperang hampir tiap hari, setiap minggu. Bunuh membunuh, tindas menindas, rompak samun, mabuk, perzinaan yang berleluasa. Bila diisytihar sahaja piagam Madinah, Allah campur tangan. Bumi Madinah Al-Munawwarah menjadi bumi yang aman damai. Allah menurunkan ayat menceritakan bumi yang aman. Sebelum daripada itu, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang aman damai, yang ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bumi yang aman berlaku sebelum daripada zaman Rasul. Orang mencuri berhenti, peperangan berhenti di Madinah.
Orang yang menyambung berhenti, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Islam, penjara tak ada lagi, mahkamah tak ada lagi, polis tidak ada lagi, tentera tidak ada lagi, apa benda tidak ada, ayat tak turun lagi, tapi dah jadi aman. Ini dia kelebihan negara Islam, kelebihan pemerintah Islam, kelebihan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syariat ini apabila dilaksanakan, Allah akan bagi pertolongan, Allah akan campur tangan. Kelebihan ini kita kena ambil pengajaran. Kita kena yakin dengan agama kita, dengan pertolongan daripada Allah atas asas agama Islam yang mempunyai kekuatan tersendiri berbanding dengan ajaran-ajaran yang lain, ideologi yang lain. Ideologi yang lain tak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka maju macam mana sekali. Sekarang ini tengok Washington DC, kalau mati elektrik 5 minit saja, kelam kabut semua. Padahal dia ada dengan FBI, dia ada macam-macam. Amerika Syarikat ini sistem keselamatan dia paling canggih dalam dunia, tapi jenayah pun paling canggih dalam dunia, paling hebat dalam dunia jenayah. Sebab apa? Kalau tidak ada campur tangan dengan Allah, tak usah cakaplah negara maju macam mana sekali. Inilah dia Islam, agama yang dianugerah oleh Allah. Alhamdulillah, kita pegang dengan baik, kita yakin dengan baik kehebatan agama Islam ini. Mudah-mudahan insya-Allah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya tidak terpanjangkan lagi kuliah pada malam yang mulia ini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada semua adik kakak, ibu bapa yang sudi jemput saya datang ke sini. Mudah-mudahan kehadiran saya ke sini akan menambahkan lagi hubungan ukhuwah Islamiyah, jalinan persahabatan Islam, kenal mengenal di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbanyak terima kasih kepada pihak pengurusan surau yang sudi jemput saya. Jazakumullah khairan jazak. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.